Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman. Kuliah kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim bin Mat Yusof, Ketua Imam Masjid Saidina Osman Ibnu Affan. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon Ustaz memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah maghrib kita dengan istiqamahlah walaupun payah. InsyaAllah dengan itu, dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator yang bertugas pada malam ini. Seterusnya seluruh saf kepimpinan GNI Gema Nur Iman, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para pelayar, para pencinta ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada malam ini, sebagaimana dimaklumkan oleh Puan Moderator sebentar tadi, tajuk yang kita sama-sama akan mendengar, yang akan dikongsikan oleh saya pada malam ini, tajuk yang mustahak dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, iaitu istiqamahlah walaupun payah. Istiqamahlah walaupun payah. Berada di talian bersama dengan kita pada saat ini lebih kurang 63 orang, insya-Allah akan bertambah dari masa ke masa, insya-Allah. Istiqamahlah walaupun payah. Istiqamah satu perkara yang mustahak dan penting dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. Cuma persoalannya, istiqamah ini senang ataupun mudah ataupun payah, kacang ataupun berat, ringan ataupun susah. Pasti kita akui, kita tak nafikan,
untuk sentiasa konsisten, ataupun dalam bahasa kita sebut dengan istiqamah. Istiqamah ini payah. Istiqamah ini berat. Istiqamah ini susah. Bukti istiqamah ini susah sehingga kan ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, ma nazala ala rasulillahi ayatan kanat ashakku wala ashaddu min qawlih fastaqim kama umirta. Maksudnya, tidak ada mana-mana ayat Al-Quran yang lebih berat dan yang lebih susah ketika diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ayat itu tentang arahan istiqamah. Ayat ni paling berat dan paling susah dari sudut pelaksanaannya. Ayat yang mana ni Ustaz? Jemaah tanya. Ayatnya fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa sahaja yang Allah perintah dan sebagaimana apa sahaja yang Allah larang. Ayat ni kalau kita nak buat rujukan, ia berada dalam surah Hud pada ayat yang ke-112. Ayat ni paling berat ketika diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut melaksanakannya, iaitu ayat arahan istiqamah. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, limadha asra'a ilaika syayb?" Kenapa rambut tuan ni cepat sangat berubah menjadi ubat? Abu Bakar tanya. Perubahan pada fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar perasan. Abu Bakar ni tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menantu dia. Abu Bakar tua, tak berubah lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantu ni berubah dah. Jadi Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, limadha asra'a ilaika syayb?" Kenapa cepat sangat berubah rambut Rasulullah ni? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antaranya Rasulullah sebut, "Syayyabatni Huwad." Wahai bapa mertuaku Abu Bakar, yang menjadikan aku berubah ni adalah berpunca daripada surah Hud. Berpunca daripada surah Hud. Surah Hud merujuk kepada ayat mana? Ayat yang ke-112 yang kita baca tadi. Fastaqim kama umirta. Dan istiqamahlah kamu sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Turun ayat ni, ayat yang paling berat dan berubah fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya menjadi putih ataupun berubah. Hadis ini sekaligus nak menunjukkan memang betul lah istiqamah itu payah. Istiqamah itu sukar. Istiqamah itu berat. Kerana kalau istiqamah ni ringan, mudah, kacang, petik jari je boleh istiqamah, takkan berubahlah fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan berubah fizikal Nabi. Istiqamah ni payah. Yang mudahnya apa dia Ustaz? Yang mudahnya istirahat. Yang ni mudah. Istiqamah payah, lawannya istirahat. Istirahat ni mudah. Istirahat ni apa benda? Istirahat ni duduk santai-santai, tengok Facebook, balas WhatsApp, layan Instagram, scroll TikTok, itu namanya istirahat. Istirahat ni mudah. Istiqamah payah.
Sebab itulah, kalau kita tengok segala macam masalah yang berlaku pada hari ini, segala macam masalah yang berlaku pada hari ini, tak kiralah masalah di peringkat kekeluargaan ke, ataupun masalah di peringkat negara sekalipun, masalah-masalah yang timbul, puncanya salah satu yang besar adalah kerana payah dan sukar untuk istiqamah. Payah dan sukar untuk istiqamah. Payah dan sukar untuk istiqamah apa? Kalau kita tengok macam-macam masalah rumah tangga berlaku. Macam-macam isu kekeluargaan yang berlaku. Apa sebab? Kerana mungkin ada suami ataupun mungkin ada isteri yang tidak istiqamah menunaikan nafkah, tidak istiqamah menunaikan tanggungjawab, tidak istiqamah menjalankan amanah, tidak istiqamah melaksanakan apa yang sepatutnya dia lakukan. Sebab istiqamah ni payah. Kalau kita tengok macam-macam masalah yang berlaku hatta di peringkat negara sekalipun. Sebab apa macam-macam masalah berlaku? Kerana payahnya untuk istiqamah dengan kata-kata. Istiqamah dengan amanah. Istiqamah dengan janji. Istiqamah melaksanakan tanggungjawab. Payahnya istiqamah menyebabkan timbul pelbagai masalah yang berlaku di sekitar kita pada hari ini. Sebab itulah, sesiapa yang mampu istiqamah, siapa yang mampu istiqamah, dia akan disukai dan dicintai oleh manusia yang lain. Bahkan orang yang istiqamah, dia juga akan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang istiqamah akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah suka orang istiqamah. Manusia suka orang yang istiqamah. Kita suka orang yang istiqamah. Hatta Allah pun suka orang yang istiqamah. Kita kan sebagai manusia ataupun sebagai jemaah, kita suka contohnya kan, bila sentiasa pihak GNI, Gema Nur Iman, istiqamah, anjurkan kuliah mungkin secara bulanan ataupun mungkin secara mingguan, kita buat pelbagai program. Tapi kalau tak istiqamah, jemaah akan makin berkurang sebagai contoh kan. Kalau kita istiqamah, kita akan tengok jemaah makin bertambah. Mungkin sebelum ni kalau kita buat kuliah, jemaah yang bersama dengan kita hanya 20 orang je. Tapi dengan asbab kita istiqamah, jemaah suka, alhamdulillah. Saya tengok pada malam ni, bersama dengan kita di talian hampir mencecah 100 pelayar, 100 pencinta ilmu, 100 orang yang bersama dengan kita pada saat ini. Mungkin sebelum ni, taklah sampai kepada seramai ini. Tapi alhamdulillah, barakah kita istiqamah, orang suka pada kita. Bila orang suka, orang akan stay, tertunggu-tunggu. Bila lagi kuliah yang dianjurkan oleh GNI contohnya, maka orang akan seronok. Orang yang istiqamah, dia akan dicintai oleh manusia. Kita sebagai manusia, kita tak suka orang yang tak istiqamah. Betul tak? Kita nak pergi beli kat kedai dia, nak pergi makan kat kedai dia, asyik tutup je, tak istiqamah dia jual. Hari apa berniaga pun kita tak tahu. Kalau tengok di tulis dekat kedai tu, buka dari hari Isnin sampai Ahad contohnya. Tapi pergi hari Isnin tutup, hari Selasa tutup, datang minggu depan hari Rabu tutup, hari Sabtu tutup, tak istiqamah berniaga. Lepas tu kita tak pergi dah lah. Betul tak? Sifat kita macam tu. Orang yang istiqamah ni kita respect. Depan kita cakap A, belakang kita pun cakap A. Dengan orang lain cakap A, dengan orang ni pun cakap A. Contoh je kan. Kita akan respect pada dia. Mungkinlah apa yang dia sebutkan itu, mungkinlah tidak sama dengan apa yang kita nak. Tapi oleh kerana dia konsisten
dia yakin dengan pandangan dia, pegangan dia, kita respect orang yang istiqamah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun dia suka pada orang yang istiqamah. Allah suka pada orang yang istiqamah. Mana dalilnya Ustaz? Antaranya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza ahabbul a'malu ila Allah?" Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Sahabat tanya. Sahabat, kita boleh belajarlah satu hal dengan mereka. Sahabat kalau mereka tanya soalan, mereka nak cari yang terbaik. The best, number one, yang paling afdal. Itu sahabat. Sebab Rasulullah dia tarbiyah begitu sahabat. Nak cari yang paling baik. Cari yang paling baik. Sebab itu banyak soalan-soalan para sahabat kalau mereka tanya, apakah yang paling Allah suka? Apakah amalan yang terbaik? Apakah sedekah yang paling banyak pahala? Apakah hijrah yang paling afdal? Sahabat kalau dia cari, dia akan cari yang paling, yang terbaik, yang paling banyak pahala, yang paling afdal. Maka salah satu soalan dalam satu hadis, sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah suka tu amalan macam mana sebenarnya? Agak-agak apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah amalan yang paling Allah suka bila kita buat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna ahabbal a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sikit. Berterusan walaupun sikit. Berterusan walaupun sikit, itulah yang kita namakan pada malam ni sebagai istiqamah. Walaupun mungkinlah yang join pengajian kita tak ramai, 10 orang, 20 orang, 30 orang contoh. Tapi kita konsisten, kita istiqamah. Allah suka perkara tersebut. Mungkinlah yang kita infakkan seminggu tu RM1 saja. Seminggu RM1 contoh. Ataupun sebulan RM1 mengikut kemampuan lah. Tapi konsisten kita buat. Konsisten walaupun sikit, amalan itu paling disukai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak suka kalau sekali buat banyak, lepas tu dia tak buat dah, dia tak istiqamah, dia tak konsisten. Rasulullah tak suka macam tu. Walaupun sekali dia buat tu mungkin banyak, mungkin dia buat tu yang kita sebut sebagai jumlahnya besar, tapi dia tidak konsisten ataupun tak istiqamah, Rasulullah tak suka. Ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah," Rasulullah pesan kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amru bin As, la takun mithlu fulanin." Awak jangan jadi seperti si fulan ni. Si fulan. Apa nama si fulan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya. Boleh jadi nak menjaga marwah ataupun nak menjaga air mukanya dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namanya. Tapi Rasulullah pesan, la takun mislu fulanin. Wahai Abdullah bin Amru bin As, awak jangan jadi seperti si fulan. Sebab apa? Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail ba'dah. Kerana si fulan ni
Kalau dia bangun qiyamul lail pada satu malam, tetapi pada malam yang lain, dia tidak melakukannya lagi. Maknanya dia tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Para jemaah sekalian, mungkinlah kita sebut istiqamah lah walaupun payah. Mungkin ada kenalan-kenalan kita dan sebagainya kan. Sebelum ni dia dia selalu bersama dengan kita, sama ada di dalam majlis secara online ataupun secara offline, pergi dengar kuliah, pergi dengar tazkirah, pergi menuntut ilmu dan sebagainya kan. Pada waktu-waktu dulu dia istiqamah. Tapi nak sebut istiqamahnya payah, mungkinlah kawan-kawan kita yang dahulunya sebelum ni istiqamah bersama dengan kita, pada hari ni kalau kita tengok, mereka dah tidak bersama lagi. Kalau kita ingatkan, tak bersama lagi. Macam-macam lah alasan dia bagi, sibuk lah, penat lah, internet tak laju lah dan sebagainya. Macam-macam lah, letih lah dan sebagainya. Tapi bagi orang yang istiqamah, sibuk ke, letih ke, tak ada masa ke, ada kerja ke, ada urusan ke, mereka mampu mencari masa untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Bagi orang yang istiqamah, dia akan cuba juga mencari peluang, tetapi dia tidak mencari alasan. Mungkinlah ada dalam kalangan kita kan, atau mungkin ada jemaah masjid kalau bagi orang lelaki kan. Sebelum PKP ni sebagai satu contoh sajalah. Sebelum PKP, dia jemaah tegar masjid dan surau. Bila datangnya PKP, masjid dihakkan pengimarahannya, hanya berapa orang saja boleh datang. Kemudian lepas masjid dibuka balik, kita dah tak nampak dah muka dia datang berjemaah di masjid. Kalau kita tanya kenapa tak datang masjid lagi, dia jawab, solat di rumah lebih khusyuk, kata dia. Alasan kan. Majlis ilmu online pun banyak sekarang ni. Dia boleh jawab gitu pula. Tak datang dah masjid, payah parking dia sebut. Tak datang masjid ke? Dia kata panas kat masjid tu. Bila dah pasang aircon, dia kata sound system tak clear. Bila sound system dah tukar baru, dia kata imam baca panjang. Bila imam baca pendek, dia kata imam pula baca pendek. Bila orang yang tak nak, dia macam-macam alasan dia akan bagi. Tapi bagi orang yang istiqamah, marilah cabaran, ujian apa sekalipun, dia akan melihat dari sudut yang positif, dia melihat dari sudut yang bukan berminda negatif ataupun skeptikal, dia akan cuba juga untuk istiqamah pada perkara yang baik itu. Tapi itulah kita sebut istiqamah ni payah. Jadi nak menguatkan macam mana kita boleh kekal istiqamah, kita kena bangkitkan semangat dan cerita tentang kelebihan istiqamah tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk kita pada malam ni istiqamahlah walaupun payah. Apa tanda amalan-amalan kita yang lepas, tanda diterima amalan itu di sisi Allah? Salah satu tandanya bila kita boleh istiqamah dalam kebaikan. Kita boleh istiqamah dalam kebaikan. Itu tanda amalan kita yang dulu-dulu diterima, diberi pahala, diganjari dengan kebaikan di sisi Allah. Kata Imam Hasanul Basri, seorang tabi'in, kata Imam Hasanul Basri, min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Antara tanda diberi pahala di atas kebaikan yang lepas, al-hasanatu ba'daha. Dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain sesudahnya. Antara tanda diterima amalan yang lepas, dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain sesudahnya. Memberanakkan kebaikan itulah yang kita namakan sebagai istiqamah. Memberanakkan kebaikan. Orang tanya, Ustaz, apa tanda seseorang haji ataupun hajah tu
dia dapat haji yang mabrur. Kan ramai yang balik haji kan. Maka apa tanda haji itu haji yang mabrur? Kalau ikut kepada kaedah Imam Hasanul Basri, al-hasanatu ba'daha, dia akan memberanakkan kebaikan. Maknanya, dia boleh konsisten dan istiqamah dalam kebaikan sesudah balik haji. Itu maksudnya. Kalaulah waktu pergi haji, tiap-tiap waktu pergi Masjidul Haram, balik daripada haji, haram muka tak nampak dah kat masjid, maknanya kurang mabrur lah tu. Faham tak? Waktu duduk di Masjidul Haram, di Mekah, tiap-tiap waktu ulang-alik dari hotel ke Masjidul Haram. Alhamdulillah. Balik ke Malaysia, haram muka tak nampak dah kat masjid. Maknanya kurang mabrur. Sebab tanda mendapat haji mabrur, al-hasanatu ba'daha, dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain sesudahnya tadi. Para jemaah sekalian, kalau boleh bagi melancarkan, kita pastikan mikrofon kita dalam mode silent insya-Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hanya orang yang beriman kepada Allah yang mampu membangkitkan semangat untuk terus istiqamah. Hanya orang beriman saja yang mampu membangkitkan semangat dia untuk kekal istiqamah. Maknanya kalau kita down, kalau kita stres, kalau kita dah frust dan sebagainya. Kalau kita dah putus asa, kita dah letih, kita dah lelah. Macam mana nak istiqamah balik? Hanya orang beriman saja yang boleh membangkitkan semangat dia untuk kekal istiqamah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan istiqamah dengan iman. Seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Amr Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Amr Sufyan tanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, boleh tak ceritakan pada saya satu hal tentang agama Islam yang kalau saya tanya awak, saya tak perlu tanya orang lain lagi tentang Islam lepas dari ni. Saya tak perlu tanya Abu Bakar, tak perlu tanya Umar, tak perlu tanya Osman, tak perlu tanya Ali, tak perlu tanya Aisyah, tak perlu tanya siapa-siapa lagi. Cukup saya tanya awak seorang je, awak ceritakan satu hal tentang Islam, saya nak pegang sungguh-sungguh, saya nak bawa sampai mati. Dia tanya buah kilat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulli fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ba'dak. Ceritakan pada saya satu hal tentang Islam yang saya tak perlu tanya orang lain dah lepas daripada ni. Agak-agak apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah awak beriman sungguh-sungguh pada Allah. Bukan iman olok-olok dah, iman sungguh-sungguh pada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Istiqamahlah. Pegang sungguh-sungguh iman tadi, istiqamahlah. Insya-Allah, Allah jamin dengan izinnya orang yang istiqamah ini mendapat husnul khatimah dan dimudahkan saat sakaratul maut bagi diri dia. Subhanallah. Orang yang nak memudahkan dirinya menghadapi sakaratul maut, salah satu petuanya adalah istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah dalam kebaikan. Ini janji Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Orang yang istiqamah, dia diberikan husnul khatimah
dimudahkan sakaratul maut. Mudah sakaratul maut, tak semua nikmat ini orang dapat. Kita selalu minta dengan Allah antaranya 10 permintaan kita dalam satu doa. 10 kita minta dalam satu doa ni. Doa yang mana Ustaz? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Yang ke-8 kita minta Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat menghadapi sakaratul maut. Mudah menghadapi sakaratul maut, tak semua orang dapat. Macam-macam gaya manusia menghadapi saat sakaratul maut. Sakit, payah, lelah, macam-macam. Tetapi orang yang istiqamah dalam apa-apa kebaikan, Allah jamin baginya dimudahkan sakaratul maut. Mudah sakaratul maut dia. Ini Allah nyatakan dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya mana-mana orang yang beriman yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Mana-mana yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah mengirimkan padanya malaikat-malaikat. Saya rujuk ayat ini dalam kitab tafsir namanya Safwatut Tafasir yang ditulis oleh almarhum Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Kata beliau, malaikat-malaikat yang dikirimkan kepada orang yang istiqamah ketika menghadapi sakaratul maut bukan sahaja malaikat maut dan tenteranya, tidak. Tetapi terdiri juga dalam kalangan malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmat. Malaikat-malaikat rahmat datang kepada orang yang istiqamah. Apa tujuan malaikat rahmat ni datang? Tujuannya sebagai motivator, sebagai pemberi semangat, penyuntik semangat, memberi motivasi kepada orang yang nak meninggal dunia. Motivasi apa yang dia suntikkan? 2. Yang pertama, malaikat ini akan sebut alla takhafu. Orang yang istiqamah yang nak mati sekejap lagi, alla takhafu. Demo jangan takut boh. Dia sebut begitu. Demo jangan takut boh. Demo jangan takut boh. Yang kedua dia sebut wala tahzanu. Demo jangan sedih boh. Dia sebut. 2. Mek jangan takut mek. Dia sebut. Awal jangan takut awal. Mek jangan sedih mek. Awal jangan sedih awal. Dia sebut begitu. Alla takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu. Jangan sedih. Bos jangan takut. Bos jangan sedih. 2 yang diungkapkan oleh malaikat rahmat kepada orang yang istiqamah. Kita tanya, Ustaz, apa beza pesanan jangan takut dan jangan sedih? Kalau jangan takut, benda yang akan datang. Jangan takut mati. Jangan takut masuk kubur. Jangan takut di padang mahsyar. Jangan takut lalu titian sirat. Jangan takut akhirat. Itu pesanan jangan takut, benda akan datang. Kalau jangan sedih, benda yang sebelum itu. Jangan sedih, tinggalkan kerja.
jangan sedih, tinggalkan anak isteri. Jangan sedih, tinggalkan harta. Itu beza dia. Kalau jangan takut akan datang, jangan sedih benda sebelumnya. Dua disuntik semangat oleh malaikat rahmat, jangan takut, jangan sedih. Sebab apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat rahmat, kami datang ni nak memberi khabar gembira bahawasanya syurga sedang menanti awak lepas daripada kematian ini. Subhanallah. Syurga yang Allah janji sedang menanti awak, wahai orang yang istiqamah. Dia diberikan nikmat husnul khatimah dan dimudahkan saat sakaratul maut kerana mereka ada coach, ada jurulatih, ada motivator yang terdiri daripada malaikatur rahmah. Cuma saya lihat ada di komen sebentar tadi. Dia kata, Ustaz, istiqamah itulah yang susahnya. Memang itulah tajuk kita malam ni pun, tajuk kita istiqamah ni payah. Cuma kena usaha untuk istiqamah. Yang mudahnya istirahat, kita dah sebut dah tadi. Apa cabaran bagi orang yang nak istiqamah? Orang yang nak istiqamah, dia akan berdepan antara cabaran yang besar bagi orang yang nak istiqamah. Dia akan berdepan dengan cabaran mulut-mulut orang yang akan melemahkan semangat dia agar dia tidak lagi konsisten dan istiqamah. Inilah cabaran yang paling besar bagi orang yang nak kekal istiqamah. Sepanjang perjalanan dia untuk dia konsisten dalam amal soleh, dia istiqamah mencari rezeki, istiqamah dalam perjuangan, istiqamah dengan yang halal, istiqamah meninggalkan yang haram, istiqamah tutup aurat, istiqamah menuntut ilmu, istiqamah buat baik, istiqamah dalam kebajikan. Dia akan berdepan sepanjang perjalanan untuk istiqamah ini adalah mulut orang yang akan cuba melemahkan semangat. Mulut orang-orang akan kata sehingga kita tidak lagi mampu berkata-kata, sehingga kita mati. Betul tak? Orang, kalau kita buat benda tak bagus, tak elok, benda jahat, dia akan sebut, dia akan kata, dia akan jaja. Tapi peliknya, kadang-kadang orang ni, kita buat benda baik, benda elok pun, kadang-kadang orang kata juga, yang itulah kita tak tahan. Buat benda baik pun orang kata juga. Sebab itu kita tegaskan pada malam ni, kalau kita yakin, apa yang kita buat tu benda yang baik, benda yang kita istiqamah tu benda yang elok, tak salah dari sudut hukum hakam agama, tak menyalahi undang-undang, tidak tindah orang bawah, tak tarik orang atas, tak menyalahi norma tata susila masyarakat. Buat sajalah, istiqamah sajalah. Mulut orang sampai bila-bila takkan habis. Dia akan kata sehingga lemah semangat, kita tak mampu lagi istiqamah. Tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, jangan mudah untuk ubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita, untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk ubah lagi. Istiqamah sajalah. Ada tak yang nak jawab pantun tu? Nak jawab pantun boleh tulis di ruangan komen. Sebab kalau kita buka mic, tak habislah kuliah kita pada malam ni. Boleh balas pantun di ruangan komen, insya-Allah. Para jemaah sekalian, lastlah sebagai penutup pada malam ni. Ini kita nak ceritalah sebagai pengajaran pada kita, orang yang tak istiqamah.
Saya nak buat cerita pendek lah. Orang yang tak istiqamah. Yang duk dengar je mulut orang kata macam-macam. Padahal dia buat tu bukan benda yang salah. Ada seorang penjual ikan. Dia tulis dekat kedai. Dia di sini jual ikan segar. Apa dia tulis? Di sini jual ikan segar. Dia tulis dekat kedai ikan dia. Dekat signboard besar tu dia tulis di sini jual ikan segar. Bagi kita orang yang bermata lebah, no such thing. Kita nak complain. Tulisan signboard di signboard macam tu. Betul tak? Tapi ada orang yang berminda negatif. Dia skeptikal. Dia bermata lalak. Dia sentiasa cari di mana salah. Dia panggil tokek kedai ikan tadi. Tokek, kenapa awak tulis perkataan di signboard kedai awak, di sini jual ikan segar? Kan semua orang dah tahu dah kedai awak tu di sini. Bukan di sana. Bukan di situ. Tokek ikan ni pula jenis orang yang tak istiqamah. Dia layan mulut orang. Dia kata ya tak ya juga. Betul lah awak cakap tu kedai saya kan dah di sini. Kenapa perlu tulis perkataan di sini lagi? Kemudian dia turunkan signboard yang tadi. Dia tempah signboard baru. Dia buang perkataan di sini. Sekarang di signboard kedai dia tertulis perkataan jual ikan segar. Agak-agak ada lagi tak orang komplain? Ada lagi. Mulut orang tak habis. Kita sebut tadi kan. Kita yang bermata lebah, no such thing. Kita nak komplain. Kita nak komen macam tu. Tapi ada orang yang bermata lalak. Benda-benda kecil ni dia besarkan. Dia panggil lagi tokek kedai. Tokek, kenapa awak tulis perkataan dekat signboard kedai awak jual ikan segar? Kan semua orang dah tahu dekat kedai awak ni awak jual ikan segar saja. Bukan awak jual ikan frozen pun. Bukan awak jual ikan buruk, ikan busuk pun. Buanglah perkataan segar tu. Tokek jenis tak istiqamah. Dia pun buang perkataan segar. Buat lagi signboard baru. Sekarang ni tertulis perkataan jual ikan. Bila buat perkataan jual ikan di signboard dia, rupa-rupanya ada lagi orang komplain. Tokek, kenapa awak tulis perkataan jual ikan? Kan semua orang dah tahu dekat kedai awak, ikan awak jual. Bukan awak bagi free. Kedai awak pula bukan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tokek jenis orang tak istiqamah. Dia layan mulut orang, maka dia pun kata betul juga tu. Dia buang perkataan jual, sekarang ditempah lagi signboard baru perkataan ikan. Rupa-rupanya tulis perkataan ikan pun ada juga orang yang bermata lalak. Panggil pula tokek. Tokek, kenapa awak buat perkataan di signboard kedai awak perkataan ikan? Kan semua orang dah tahu dah kedai awak ni jual ikan je. Bukan jual benda lain pun. Bukan jual sayur. Bukan jual benda-benda keperluan yang lain. Tokek jenis tak istiqamah. Dia layan mulut orang. Ya tak ya juga kata dia. Dia pun buang perkataan ikan. Kita tengok apa kesan dia. Ketika mana tertulis di signboard perkataan di sini jual ikan segar, ramai orang datang ke kedai dia sebab apa? Orang tahu apa produk yang dijual di kedai dia. Tetapi oleh kerana dia tidak istiqamah, dia layan mulut orang. Akhirnya dia buang perkataan di sini, dia buang perkataan segar, dia buang perkataan jual, dia buang perkataan ikan. Kedai dia dah tak ada signboard, orang dah tak datang kedai dia. Akhirnya kedai dia terpaksa ditutup kerana customer sudah tidak ada. Apa pengajaran daripada cerita pendek ini? Istiqamahlah. Walaupun kita berdepan dengan cabaran, mulut orang. Mulut orang sampai bila-bila takkan habis. Macam mana nak istiqamah Ustaz? Antaranya lah kita banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang menjaga hati ini, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Istiqamahkanlah hati kami ini pada jalan ketaatan kepada Engkau dan pada jalan ibadah kepada Engkau. Ini antara doa yang paling banyak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, lebih kurang 50 minit kita bersama di dalam tazkirah. Istiqamahlah walaupun payah dan alhamdulillah tahniah kepada hadirin
yang bersama kita lebih daripada 100 orang pada malam ni. Moga-moga kita istiqamah lagi menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu, dan akhirnya dengan istiqamah ini kita diberikan husnul khatimah dan dimudahkan kita saat menghadapi sakaratul maut di akhir kehidupan kita, insya-Allah. Saya rasa sekadar ini sebagai tazkirah dan peringatan. Terima kasih kepada pihak GNI Gema Nur Iman yang menyediakan platform ilmu pada malam ini. Syukur pada Allah ramai pada malam ni. Bahkan kalau kita kuliah di masjid dan surau sekalipun, nak himpunkan seramai 100 jemaah itu payah sebenarnya. Mungkinlah ada 20, 30 orang saja. Tapi bila kita sediakan platform online, pelbagai negeri boleh menyertai pada malam ni. Alhamdulillah, kita berkongsi ilmu. Moga-moga kita istiqamah di akhirnya, insyaAllah. Jadi saya serahkan majlis kepada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah majlis kita pada malam ini berjalan lancar dengan tajuk kita istiqamah lah walaupun payah. Nabi suka pada orang yang istiqamah. Orang istiqamah ialah yang dihormati oleh masyarakat dan disukai oleh Allah. Dengan itu amalan yang paling disukai Allah ialah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Itulah yang dinamakan istiqamah. Salah satu tanda amalan kita diterima Allah ialah kita boleh istiqamah dengan kebaikan dan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain. Orang yang istiqamah diberikan husnul khatimah oleh Allah, insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Terima kasih pada semua jemaah yang istiqamah Ustaz. Memang istiqamah yang hadir yang istiqamah, insya-Allah. Saya mewakili Gema Nur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini, dan segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan diri kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kuliah pada subuh besok pagi bersama Imam Muda Haris Daniel. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Temu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.